Okey. Baik, ini buku sejarah tingkatan 4. Tapi sabar dulu. Sabar dulu. Kita tengok, ya Allah, cikgu, tulisan. Lepas tu gambar besar macam ni. Lepas tu tamadun Mesopotamia. Cikgu, ini dah kita belajar masa form 1 dulu. Okey. Ini kemudian, uish, sama cikgu. Macam form 1. Okey. Oh, ada tulisan-tulisan. Oh, cikgu, mesti bosan ni cikgu, kan? Mesir purba semua, kan? Ya ke cikgu ni? Bentuk dia lain je cikgu, kan? Ya ke ni cikgu? Indus, kemudian semuanya, macam lain macam je. Peningkatan tamadun, kemudian alamak, ini ke? Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu, ini bukan, okey, ini bukan textbook kamu untuk sejarah form 4. Bukan. Sebab yang ini adalah sejarah tingkatan 4 untuk KBSM dulu. KBSM dulu. Macam inilah abang-abang kamu, kakak-kakak kamu yang belajar sejarah tingkatan 4 tu dulu, inilah dia buku dia. Ini buku dia, nampak tak? Tulisan, gambar. Tu dulu ya, alhamdulillah. Berpina biji mata, betul. Berpina, berdebar saya tadi. Ya, betul. Inilah sejarah tingkatan 4 KBSM dulu. Yang terakhir digunakan pada bila? Pada tahun 2000, pada tahun 2019. 2019 habis. Dah habis dah yang ini. Maknanya kamu takkan jumpa buku ini lagi. Kalau dapat buku ini memang berpinang kau. Memang berpinang mata kamu. Cikgu macam mana nak study ni? Gambar dah lah kecil-kecil. Color pula tu lain macam. Ya, betul. Kiranya form 1 sekarang ni belajar form 4. Betul. Betul, Amirah. Betul. Okay. So, jangan takut. Ini adalah form 4 KBSM yang takkan kamu belajar. Tidak akan kamu belajar. Habis tu cikgu, buku sejarah tingkatan 4 yang kita orang punya mana? Okey, korang punya yang ini. Inilah dia. KSSM sejarah tingkatan 4. Ini dia. Okey, ini dia. Dan kalau kita lihat, okey, untuk sejarah tingkatan 4 ini, buku dia lagi cantik. Lagi cantik kerana apa? Kerana ada banyak colourful. Memang penuh dengan colourful. Okay, colourful banyak. Kemudian kalau kita lihat, okay, ada banyak gambar-gambar macam ni. Ini form 4. Sejarah form 4 yang kamu akan dapat buku teks. Buku teks di sekolah nanti. Okay, dan ada banyak, okay, kita kata sebagai gambar-gambar dan juga ada dia punya kolom-kolom, nampak tak? Warna-warni kolom-kolom dia. Siap gambar lagi, okey, kemudian siap peta lagi, kemudian gambar dia jelas. Buku teksnya pun jelas. Ada dia punya gambar-gambar yang menarik. So inilah dia buku sejarah form 4 yang kamu akan belajar. Dan bab 1 memang tak banyak gambar, tetapi yang paling banyak gambar masa bab yang ketiga ini. Ini best. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perang. Ini dia berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Gambar nampak tak? Serangan-serangan ni gambar tu siap peta, siap serangan tu. Memang best. Ini memang best. Okay. Kemudian ada gambar-gambar yang lebih jelas. Okey, dan juga kita ada gambar Hitler. Ni Hitler siapa yang tak kenal, ini gambar Hitler. Tu Hitler tu. Okey, di hadapan Eiffel Tower. Okey. Dan bagaimana gambar-gambar serangan-serangan Jerman. Gambar dia tak cerita lagi, dia dah gambar. Ini memang menarik form 4. Okey, begitu juga dengan memang jelas, memang menarik. Kemudian ada, cikgu cakap, kalau korang tak skor ni memang rugilah. Memang rugi. Memang kalau tak faham memang rugi. Ada gambar Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian gambar Jerman menandatangani perjanjian. Okay, dan juga dia banyak gambar. Okay, form 4 memang banyak gambar. Saya kenal Mustafa Kemal. Ya, okay, kenal.
Ini gambar serangan-serangan pada Perang Dunia Pertama. Okey, inilah dia berkaitan dengan Perang Dunia. Megah Holding ya. Ya, Megah Holding. Dan okey, dalam bab yang ketiga ini juga kamu belajar tentang apa tahu? Tentang pendudukan Jepun dan juga berkaitan dengan komunis. Okey, dan paling best, okey, dalam bab ini juga kamu akan lihat bagaimana okey, Perang Dunia Kedua, iaitu Perang Dunia Kedua di mana bagaimana Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jepun apabila dua bom atom digugurkan. Nampak saya gambar ni, Little Boy dan juga Fat Man digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Habis Hiroshima rata kerana bom atom. Memang gempak. Memang gempak sejarah tingkatan 4. Memang sure lah. Naruto tak ada ke? Zaman ni Naruto tak ada. Ultraman pun tak ada. Ultraman tak ada nak tolong. Naruto pun tak ada. Kan? Tak ada. Jadi minta maaf lah. Kan? Minta maaf. Tak ada. Okay, jadi inilah dikatakan sebagai buku teks sejarah tingkatan 4. So macam, adakah kamu rasa kamu yakin untuk pun tak ada ke? Yang belakang ni? Yang belakang ni pun tak ada. Power Ranger pun tak ada dia. Tak ada. Masa ni tak ada. Okey. Okey. Jadi inilah antara buku teks kamu yang kamu akan dapat untuk tingkatan 4 pada tahun 2022 nanti. Memang banyak gambar, memang banyak kita kata sebagai dia punya kata kunci, peta dan juga dia punya poin-poin yang lebih terang. Jadi ini antara yang cikgu rasa memang rugi untuk kamu kalau kamu tak faham. Kena fahamkan dulu. Ingat matlamat cikgu apa? Beri faham dulu. Faham dulu cerita, kemudian baru nak ingat fakta ke, nak hafal ke. Yang penting faham dulu. Dah faham senang. Senang nak cerita. Jadi ini sejarah tingkatan 4. Sejarah tingkatan 4 penuh dengan warna-warni, tak macam yang KBSM, color pun alahai kan. Macam rasa macam apa, buku yang bungkus belacan je. Jadi inilah sejarah tingkatan 4 dan untuk hari ini cikgu nak tunjuk kamu apakah bab-bab dan berapakah bab yang kita belajar dalam sejarah tingkatan 4 ni cikgu. Dalam sejarah tingkatan 4, kamu akan belajar 10 bab. Iaitu bermula dengan, inilah dia. Bermula dengan bab-bab seperti warisan negara bangsa. Itu yang pertama. Warisan negara bangsa hanyalah konsep sahaja. Dan bab 1 ini memang banyak diambil daripada sejarah tingkatan 2. Tentang Kesultanan Bayu Melaka, kemudian sistem pembesar 4 lipatan dan sebagainya. Kemudian yang bab kedua ni baru kamu akan lihat kebangkitan nasionalisme. Macam mana wujudnya semangat cintakan negara yang bermula daripada mana? Daripada England. So kita akan tengok kat England apa yang berlaku, tu satu. Kemudian kita tengok apa kat Amerika. Apa yang berlaku kat Amerika, iaitu revolusi kemerdekaan Amerika. Kita akan lihat itu juga. Kemudian kita akan tengok apa yang berlaku di Perancis. Dan kemudian di India, di China. Iaitu semangat nasionalisme. Kemudian barulah datang ke Tanah Melayu. Dan bab 3 kita akan belajar tentang perang. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga pendudukan Jepun. Bagaimana Jepun datang ke Tanah Melayu. Sampaikan orang Malaysia pun, orang Tanah Melayu pandai cakap Jepun. Memang ada. Sampai walaupun Jepun duduk di Tanah Melayu cuma 3 tahun setengah, tapi orang kita boleh cakap Jepun. Hebat tu. Kemudian bab 4, kamu belajar tentang Malayan Union. Malayan Union dan penyerahan Sarawak. Dekat sini pun ada peristiwa tahu, di mana ada pembunuhan Gubernur Sarawak oleh Rosli Dobi. Rosli Dobi bunuh. Dia sebelum bunuh dia cakap apa tahu? Dia tengok je Gubernur Sarawak tu datang kan, Gubernur British datang kan. Dia terus ambil dia punya pisau tu, Allahu Akbar, datang, suf, tikam.
Okey. Itu okey, penentangan terhadap penyerahan Sarawak. Terbaik boh. Kemudian kita akan lihat Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini, di mana waktu inilah kamu akan lihat iaitu berlakunya hari hartal, iaitu semua kedai-kedai ada satu hari pada tahun-tahun 1948, okey, iaitu ada satu hari di mana kedai-kedai semua tutup, tak nak niaga, semua tutup. Kerana apa? Kerana menentang pemilihan yang dibuat oleh British. Jadi diorang bersetuju untuk satu hari tu lockdown. Oh, kita ingatkan sekarang je baru lockdown. Rupanya zaman dulu dah ada lockdown. Zaman dulu dah ada lockdown, tapi satu hari je lah. Satu hari je. Okey, yang kita ni rasa-rasanya berbulan-bulan. Kan? PKP lah, PKPD lah, PKPB lah, kan? PKPK lah sendiri. Kan? PKP season tu ya. Ya, jadi waktu bab 5 ni ada cerita pasal lockdown satu hari. Kemudian kita belajar tentang komunis. Wow, ideologi komunis. Komunis tu apa sebenarnya? Dari mana komunis tu sebenarnya? Macam mana komunis boleh sampai ke tanah Melayu? Itu semua cerita dalam bab 6. Kemudian kenapa orang benci sangat dengan komunis? Apa yang komunis buat? Kita akan cerita. Komunis kalau cerita apa? Sampai macam-macam lah. Macam-macam yang berlaku terhadap komunis sebenarnya. Dan kemudian barulah habis komunis kita belajar tentang usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Dah start dah. Usaha-usaha ke arah kemerdekaan, perpaduan dan sebagainya. Kemudian belajar tentang pilihan raya. Kamu tahu tak, pilihan raya yang first dulu, tahun 1955, pilihan raya umum yang pertama, dia orang siap ada lagu lagi. Ada lagu. Nak suruh orang-orang semua datang, keluar, pergi mengundi. Kan? Dia punya lagu siap keluar TV, siap ada video. Dia punya nyanyi lagu apa tau? Undilah tuan dan puan, 27 hari bulan. Jadi siap ada lagu. Orang tu nyanyi kan, orang dulu kan, pakai baju Melayu, pakai sampin. Dia buat macam ni je. Undilah tuan dan puan. Dia macam tu. Ya, ada video dia. Kita akan tunjukkan ikut bab. Okay, memang kita tengok elah, pilihan raya macam ni ke dulu. Si ada lagu lagi, memang seronok tengok. Okay. Kemudian kita akan lihat pula bab 9 iaitu bagaimana rundingan kemerdekaan dibuat. Kamu tahu tak sebenarnya bila rundingan nak merdeka ni, kita tahu kan Tunku Abdul Rahman, dia orang sebenarnya berkumpul, dia orang pergi ke London. Pergi ke London untuk dapatkan tanda tangan setuju untuk apa? Merdekakan tanah Melayu. Tapi kamu ingat kan, mesti dia orang pergi pakai kapal terbang. Tak. Dia orang naik kapal laut. Dia orang naik kapal laut sampai ke Karachi. Karachi itu Pakistan. Sampai di Pakistan, Karachi, baru naik kapal terbang. Sampai sana pula kan. Di sini ada satu rahsia. Bab 9 ini ada satu rahsia. Kamu tahu kan di mana Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Rahman sebenarnya semasa meeting dia sakit perut. Semasa meeting dengan British, Tunku Abdul Rahman sakit perut. Sir, Lord Leonard Spoil. Sir Lord, may I go to the gents please? Yes, sure. Tapi oleh sebab Tunku Abdul Rahman pergi ke toilet, sebab itulah kita dapat kemerdekaan. Pergi toilet dapat kemerdekaan? Ya. Macam mana tu cikgu? Sabar. Nanti kita akan cerita. Sabar. Ya. Tunku Abdul Rahman pergi ke toilet. Kat situlah rupa-rupanya kata kunci untuk mendapat kemerdekaan. Spoiler please. No. Okay. Tunggu. Kita kata tunggu. Itu bab 9. Dan best, iaitu bab 10. Bab last. Iaitu bab 10 tentang pemasyuran kemerdekaan. Bab ini best sebab apa tahu? Dia cerita daripada malam semasa malam besok nak merdeka ni, 31 Ogos 1957. Malam tu 30 hari bulan tu apa yang berlaku.
Seluruh negara kau tahu pasang pintu gerbang, pasang lampu. Ye, nak merdeka, nak merdeka. Semua pasang lampu. Kemudian ada persembahan joget. Okey, nak merdeka. Ye, besok nak merdeka. Malam tu pula siap tukar bendera. Tukar bendera Union Jack, naikkan bendera Tanah Melayu. Malam tu juga. Besok paginya sebenarnya kamu tahu, nak merdeka dekat Stadium Merdeka tu sebenarnya pagi tu hujan tau. Pagi tu hujan. Tapi pagi tu hujan. Tapi orang still ramai datang. Pagi tu hujan. Kemudian hujan tu baru reda, barulah tukar peraman datang. Dan dan ada proses dia lah di mana berlakulah kemerdekaan. You see? So bermakna apa? Jadi kalau kita lihat tingkatan 4 punya sejarah memang best. Memang best. Lain daripada yang kamu dah belajar Form 1 dulu, Form 1 Tamadun kan? Form 2 dulu iaitu Kerajaan Alam Melayu, yang Form 3 tu yang kamu belajar tentang kedatangan kuasa barat. Yang ini Form 4. Form 4, Form 3 not bad. Form 3 best juga. Yang Form 4 ini tentang bagaimana usaha ke arah kemerdekaan dan apa yang berlaku pada negara kita. Iaitu tentang Malayan Union, kemudian kedatangan Jepun, kedatangan Jepun, pendudukan Jepun. Jadi kemudian Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, memang best. Memang best. So, cikgu harap kamu semua, jangan pergi mana-mana. Jangan pergi mana-mana. Stay dalam kelas cikgu untuk cikgu kongsikan dengan kamu ya tentang setiap bab ini. Tentang setiap bab ini. Memang syok. Cikgu akan kongsikan dengan kamu nota-nota, cikgu akan kongsikan dengan kamu latihan-latihan yang ada, dan juga cikgu akan kongsikan kamu semua berkaitan dengan sejarah tingkatan 4. Bermula daripada hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4. Macam so cikgu harap kamu semua excited untuk masuk ke dalam sejarah tingkatan 4. Memang best. Baik. Adakah kamu semua telah pun bersedia untuk masuk sejarah tingkatan 4 ni? Dah sedia semua? Baik, udah bagus. Tak apa. Kepada para pelajar yang belum ada buku teks cikgu, saya belum ada buku teks cikgu, macam mana nak belajar? Don't worry. Lepas kelas ini cikgu akan sediakan, cikgu akan berikan link untuk kamu download buku teks digital ini. Cikgu akan berikan link untuk kamu download buku teks digital ini dan kamu boleh buka di another screen untuk baca. Untuk baca. Kalau nak print, tebal kot. Tak payah print semualah. Nanti kamu dapat juga buku teks kan. So tak payah print lah. Kamu buka di another screen. Supaya kamu boleh scroll sama-sama. Kita tengok apa yang ada dalam sejarah tingkatan 4. Jadi itu yang kita nak belajar pada hari ini. Baik. So, kita akan mulakan hari ini dengan bab 1 dulu. Iaitu tentang warisan negara bangsa. Warisan negara bangsa. Apakah yang telah kamu apa yang kamu akan belajar pada bab ini, iaitu bab 1 tentang negara bangsa. Cikgu takkan pergi kepada poin-poin utama ya. Cikgu takkan pergi kepada huraian-huraian, cikgu akan pergi pada poin-poin utama saja supaya kamu dapat gambaran jelas berkaitan dengan sejarah tingkatan 4 bab 1. Jom kita lihat berkaitan dengan bab 1 sejarah tingkatan 4, iaitu warisan negara bangsa. Baik. So bab 1 berkaitan dengan kerajaan. Kita tengok tajuk dia. Tajuk dia adalah warisan negara bangsa. Maknanya warisan yang dibawa turun-temurun oleh sesuatu negara bangsa. Cikgu, apa maksud negara bangsa?
Negara bangsa tu bermaksud negara yang dibawa oleh bangsa tersebut. Macam dalam kes kita ni, okey, negara Tanah Melayu bermakna kita adalah negara bangsa Tanah Melayu. Negara bangsa Tanah Melayu walaupun okey secara asasnya penduduk asal di sini adalah orang-orang Melayu, namun juga orang Cina ke, orang India ke tetap dikira sebagai penduduk di negara bangsa Tanah Melayu ini. So don't worry. Okey. Macam kamu tahulah kan, macam cikgu kan. Cikgu ni kan Amerika. Kan? Cikgu ni Jawa Amerika. Kan? Tapi tetap berbangga kerana dapat bekerja, dapat mengajar di mana? Di Tanah Melayu. Muka Jawa Amerika. Kalau ikut IC, cikgu lahir di Los Angeles. Los Angeles. Kan? Ya betul. Lahir kat Los Angeles. No. Jauh. Mana nak cari? Kemudian juga, yelah cikgu. Kan? Budak-budak ni semua dah 2 tahun dengar macam ni kan. Naik muntah dah. Dah tahu dah memang cikgu mengaku Jawa Amerika. Lahir kat Los Angeles. Sekolah rendah kat Washington. Sekolah rendah kat Washington. Kan? Sekolah menengah kat mana? No, dekat London. Hari-hari naik basikal ulang alik daripada London pergi Los Angeles. Naik basikal kau. Naik basikal. Kau ada? Mama Flash. Okay. Yeah. Dengan pancit dah confirm. Weekend pergi jauh. Jadi cikgu tadi kat mana? Tadi kat Los Angeles lah kan. Los Angeles. Tadi kat Los Angeles. Tapi dulu sekolah menengah susah sebab duduk kat sekolah kat England kan. Naik basikal. Bila balik penat tau. Belilah ais kacang dekat mana? Beli ais kacang kat Portugal. Beli ais kacang kat Portugal. Kan? Sambil makan ais kacang kat Portugal, lepas tu baru balik. Kan? Jauh tau. Laju. Naik basikal. Kan? Orang miskin naik basikal lah dulu. Kan? Okey, baik. Kan? Korang dah macam apa benda cikgu ni? Los Angeles Pulau Pinang. Okey. Baik. Kita lihat di sini iaitu berkaitan dengan kerajaan alam Melayu. Okey. Negara bangsa kalau sebut Tanah Melayu, dia mesti mula dengan kerajaan alam Melayu. Cikgu, ini kita belajar daripada form 2 ni cikgu. Betul. Memang diambil sedikit daripada maklumat daripada sejarah tingkatan 2 iaitu kerajaan alam Melayu. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nafikan sebenarnya semua tanah Melayu ni ataupun kita kata semua semua kawasan Asia Tenggara ni kerajaan yang mula-mula bermula di kerajaan Funan. Funan pada abad pertama di kawasan ini. Kemudian kita tahu kerajaan Champa pada abad kedua di kawasan ini. Kemudian kerajaan Sriwijaya hampir keseluruhan ini. Jadi kita tak boleh menolak hakikat bahawa kerajaan kita yang sekarang ni ada, dia bermula daripada Funan, Champa dan juga Sriwijaya. Dia mula dengan tu. Jadi kita tahu, so kita punya kerajaan ini bermula daripada kerajaan-kerajaan tu. Funan, Champa, Sriwijaya. Kamu ingat lagi kan ada 7 kan? Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, kemudian juga Majapahit, kemudian juga Gangganegara dan Kedah Tua. Ada 7. Kan? Sejarah tingkatan 2 dulu. So, itulah permulaan bagi kerajaan alam Melayu. Dan kalau kamu lihat, seterusnya pada abad ke-15 Kesultanan Melayu Melaka dan juga abad ke-16 oleh Kesultanan Johor Riau. Ini Johor Riau. Jadi inilah yang kita nak lihat tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Ingat sebelum kedatangan Barat, bagaimanakah negara bangsa kita ini cikgu? Negara bangsa kita ni macam mana? Jadi negara bangsa kita ni memang kalau kita lihat dah masyhur. So kemasyhuran kerajaan, masyhur ni maknanya terkenal. Kerajaan alam Melayu ni memang dah terkenal. Itu bukti bahawa negara bangsa kita dah mula sebelum kedatangan Barat lagi. Dan kehebatan tu ditunjukkan melalui kerajaan Funan, Champa,
Kedah Tua, Gangganagara, Sriwijaya, Angkor dan juga Majapahit. So ada 7. Ada 7 ya. Memang kita ingat lagi. Oh ya cikgu. Itu memang sejarah tingkatan 2 dulu kita dah belajar. Betul? Betul? Tapi kita nak lihat ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, ciri-ciri ni ada 2 tau. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dan satu lagi kamu akan belajar sekejap lagi iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Untuk ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ini, okey, apa itu ciri-ciri cikgu? Sifat-sifat. Ya, sifat-sifat ataupun karakter bagi kerajaan alam Melayu tu. Karakter tu macam mana cikgu? Dia macam ni. Macam ni, ciri-ciri tu macam ni. Okey. Contoh macam cikgu ada topi ni ya. Okey. Baik, bila soalan tanya, apakah ciri-ciri topi ini? Ciri-ciri topi ini adalah berbentuk segitiga. Okey, kemudian di tengahnya ada bulan. Kemudian di kiri dan kanan dia ada lambang tengkorak. Okay. Di kiri dan kanan ada lambang tengkorak. Kemudian topi ini berwarna hitam. Tetapi tengkorak itu berwarna putih. Maknanya itulah ciri-ciri topi ini. Iaitu ciri-ciri itu ialah sifat-sifat bagi sesuatu perkara. Boleh faham Supaya kamu jelas. Ciri-ciri kami orang dulu belajar daripada form 1 sampai sekarang. Ciri-ciri. Apa benda sebenarnya ciri-ciri cikgu? Ciri-ciri itu ialah sifat-sifat. Okay. Sifat-sifat yang mesti ada pada sebuah negara bangsa kerajaan alam Melayu. Apakah sifat-sifat dia? Yang pertama, okay. Yang pertama mesti ada raja. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang pertama ialah raja. Raja ini kenapa cikgu? Raja ini tonggak. Maknanya raja ini adalah paling penting dalam sesebuah kerajaan. Yelah. Okey, kalau ada raja, ada kerajaan tak? Ada raja, ada kerajaan tak? Betul kan? Kalau tak ada raja, ada tak kerajaan? Tak ada. Sebab perkataan raja itu sendiri menyebabkan wujudnya perkataan kerajaan. Kerajaan. Cuba bayangkan tak ada perkataan raja. Tak ada perkataan raja, maka tidak adalah kerajaan. Kan? Dia akan jadi dia jadi dia jadi raja, ada kerajaan. Tak ada raja, tak adalah kerajaan. Itu kamu kena faham. Bahawa sesuatu kerajaan itu wujud kerana ada raja. Kerajaan. Kena faham tu. Bukannya perkataan kerajaan tu datang daripada perkataan kera. Jangan pula engkau orang fikir, kerajaan tu datang daripada perkataan kemudian kerajaan. Bukan kera bukan kera. Bukan kerajaan, bukan. Dia mesti raja. Okey, yang ini kera. Bukan. Okey. Kera tu apa cikgu? Kera tu monkey, bukan. Kena faham. Okey. So raja, kerajaan. Jadi kemudian kita lihat raja ini ada sistem pentadbiran dan kita telah belajar bahawa raja ini sentiasa akan ditaati dan dianggap suci. Ini zaman kerajaan alam Melayu. Contohnya kita dah belajar kan, Raja Champa dulu dianggap sebagai pemerintah yang suci, dikaitkan dengan Dewa Siva. Itu dulu. Kalau kamu ingat lagi kan, iaitu berkaitan dengan Funan, Raja Funan. Gelaran dia apa? Kurung Benam, betul? Kurung Benam. Kemudian juga Deva Raja. Kemudian juga banyaklah. Kan? Itu adalah gelaran bagi pemerintahnya, iaitu raja. Okey, ciri-ciri yang pertama. Kerajaan alam Melayu ada raja. Siapa kat sini nama dia bermula dengan raja? Anyone here? Bermula dengan nama dia ialah raja.
Maklumlah mungkin dia keturunan raja. Ada tak sesiapa kat sini keturunan raja? Okey, Amjad kawan dia, nama dia bermula dengan raja. Raja Amirah. Okey, Raja Amirah. Okey. Ada juga Raja Amirah. Okey. Jadi itulah bermakna dia keturunan raja. Okey, keturunan raja. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, mesti sesuatu kerajaan alam Melayu tu dulu dia mesti ada undang-undang. Ada law. Zack King Yon. Okey. Baik, undang-undang ini dilaksanakan untuk apa undang-undang? Untuk memastikan kesejahteraan. Maknanya keamanan sesebuah kerajaan. Dan undang-undang ini terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya kerajaan Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Okay, Kutara Manawa. Ini undang-undang daripada kerajaan Majapahit. Kalau kamu ingat lagi, iaitu tentang Kesultanan Melayu Melaka, dia pakai undang-undang apa? Siapa tahu? Okey, Kesultanan Melayu Melaka pakai undang-undang apa? Apa nama undang-undang di Melaka? Okey, boleh tulis sekarang. Siapa dapat jawab, cikgu berikan hadiah misteri. Melaka pakai undang-undang apa? Apa nama undang-undang itu? Undang-undang di Melaka. Betul Ayu. Betul Adam. Bagus. Dia ada dua kan? Dia ada dua. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Okey. Okey. Adam hampir tepat. Hampir tepat. Yang lain-lain ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Tentang undang-undang yang dilaksanakan di Melaka. Iaitu yang pertama, ya betul Amirah. Iaitu Hukum Kanun Melaka. Dan satu lagi apa? Dia ada dua. Satu Hukum Kanun Melaka, satu lagi iaitu apa dia? Iaitu apa dia? Iaitu Undang-Undang Laut Melaka. So ada dua Undang-Undang Laut Melaka. Jadi inilah dia undang-undang yang diamalkan di Kerajaan Alam Melayu. Itu dulu. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga mesti ada wilayah pengaruh. Iaitu wilayah pengaruh ni maksudnya apa tahu? Iaitu kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Menerima dan mengakui pemerintahan seorang raja. Contohnya, kerajaan Funan. Funan dulu mempunyai wilayah pengaruh yang luas daripada Sungai Mekong, Teluk Chamran sampai selatan Myanmar dan segenting Kerah. Tapi dia tak boleh lawan Melaka dulu tau. Melaka dulu lagi hebat sebenarnya. Nak cerita Melaka, cikgu bawa korang berjalan. Cikgu bawa korang berjalan untuk tengok untuk tengok sebenarnya apakah kita kata sebagai Melaka ni tak sehebat yang dia orang ni ke? Tak ke Melaka ni lagi hebat daripada Funan, daripada Champa? Yes, Melaka lagi hebat. Sebagai contoh cikgu bawa kamu untuk pergi berjalan, iaitu di sini. Rafiq lain. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu dulu, dulu Melaka dulu, sebesar mana? Melaka dulu, nampak kita sekarang ni Melaka kecil kan? Dulu Melaka sampai sini bang. Ni, sampai Kelantan, Terengganu semua ni, sampai sini, sampai Melaka, sampai ke sini dan juga bawa ke atas, dan terus sampai ke Aceh dan bawa ke sini. Ini semua dulu adalah Melaka. Faham tak? Dulu tu semua Melaka. Dulu ini semua Melaka jadi bila orang tanya, cikgu, macam mana pula orang contohnya di Riau tu, di Jambi tu, di Palembang, dia menjadi di bawah Melaka? Sebab zaman dulu dia tak pakai sempadan. Ingat kerajaan alam Melayu dulu
Okey, dia tak pakai sempadan. Oh, ada pagar sempadan. Okey, ini Melaka, yang sana bukan Melaka. Tak ada. Orang dulu tak pakai sempadan. Orang dulu dia ikut kesetiaan rakyat. Kalau dia pergi tanya pada orang Jambi, kalau orang tanya Jambi kan, kamu orang mana? Orang Jambi. Okey, nak tanya orang Jambi, siapa sultan kamu? Oh, sultan kami Sultan Melaka. Maknanya apa? Selagi ada orang Jambi yang setia kepada Sultan Melaka, itu kawasan Melaka. Pergi tanya orang Aceh. Orang Aceh pergi tanya, okey, kamu orang mana? Oh, saya orang Aceh sini. Okey, Aceh. Kamu punya raja, raja yang mana? Siapa raja kamu? Oh, raja kami Raja Melaka. Maknanya apa? Aceh pun di bawah Melaka. As long as rakyatnya setia kepada sultan mana. Kalau rakyat dia setia kepada Melaka, means kawasan itu adalah kawasan Melaka. Dia bergantung kepada kesetiaan rakyat. Jadi nampak tak? Kalau tanya orang Kelantan, okey, tanya orang Kelantan kan, tanya, mu orang mana? Orang Kelantan. Okey, orang Kelantan. Mu ni sultan kamu hok mana? Sultan Kelantan, sultan mu ni. Oh, kami hok sultan Kelantan. Kami sultan Melaka. Sultan Melaka tu sultan kami lah. Dia gitu, dia cakap Kelantan kan. Jadi bermakna di sini kita lihat bahawa orang Kelantan itu pun, okey, Kelantan juga di bawah Melaka. Yes, kualiti lebih banyak daripada kuantiti. So di sini kalau kita lihat, inilah tanda-tanda bagaimana penguasaan Melaka dulu. Iaitu bergantung kepada kesetiaan rakyat. Sebab itu Melaka dulu besar. Dululah, dulu. Sekarang apa jadi? Sekarang, itulah dia tu. Itulah dia. Ya, Portugis dapat Melaka. Tapi jadi Melaka jadi apa? Melaka jadi itulah dia. Itulah dia Melaka. Koci yo. Melaka ni kan Koci yo kan. Bosa tu lah. Melaka. Kan ada orang Melaka sini. Ni orang Melaka ya. Melaka kecil je. Dulu besar. Sekarang dah kecil besar ni. Kan kerana apa? Kerana penjajahan Portugis dan juga dulu Melaka hebat dengan Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang Melaka pun tak ada sultan. Melaka tak ada sultan sekarang Melaka tak ada sultan, tak ada. Tak ada sultan. Jadi itulah kita kena belajar tentang kenapa Melaka tak ada sultan semua, padahal dulu hebat betul. Plot twist yang terlalu menyakitkan. Ya, betul. Betul tu Fatma. Plot twist dia. Jadi inilah kita kata sebagai wilayah pengaruh. So ciri yang ketiga, mesti ada wilayah pengaruh. Bermakna di sini kalau kita lihat, apakah ciri-ciri kerajaan alam Melayu? Mesti ada raja, mesti ada undang-undang, mesti ada wilayah pengaruh. Dan yang keempat, paling penting yang keempat, iaitu mesti ada rakyat. Rakyat. Tak guna kamu ada undang-undang, ada raja, ada kawasan, tapi kawasan tak ada orang. Rakyat tak ada. Kan? Kamu seorang-seorang, akulah raja. Mana semua rakyat ni? Tak ada rakyat pun. Aku nak perintah siapa? Kan? Siapa yang aku nak perintah ni? Nak memimpin siapa ni? Sudahnya pergi masuk hutan balik. Masuk hutan balik, jumpalah harimau pun semua. Wahai harimau, akulah raja. Kan? Aku memerintahkan kau. Harimau cakap apa? Kau jangan cakap banyak. Kau degil lah nanti aku bunuh kau. Okey? Okey, kau dengar cakap akulah raja. Itu je lah harimau jawab. Kan? Automatik jadi Tarzan. Automatik jadi Tarzan. So, pentingnya ada rakyat. Yes. Okey, penting ada rakyat kat situ. So, kalau kita lihat, kalau tak ada rakyat ni memang nak merintah siapa kan? Jadi, rakyat ini merujuk kepada apa tahu? Penduduk-penduduk di dalam sesebuah wilayah. So, penduduk-penduduk dalam sebuah wilayah tu yang setia kepada raja dan tidak akan menderhaka. Contohnya, rakyat kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka
kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan, okey, dan juga meminum air sumpah. Macam mana tu cikgu? Ni dia. Kamu tengok batu ni. Kamu tengok batu ni okey. Inilah dia inskripsi Telaga Batu. Inskripsi ni sebenarnya adalah catatan-catatan di sini. Dia ada tulisan-tulisan kat sini tulisan-tulisan Sanskrit kat sini. So digunakan batu ini digunakan dalam upacara persetiaan antara pemerintah dengan golongan diperintah. Cara dia macam mana cikgu? Okey, cara dia macam ni. Apabila rakyat itu nak membuktikan kesetiaan, para pembesar akan bawa semua rakyat itu pergi ke tempat ini tau. Di Palembang, kemudian akan dijirus air akan dijirus ke atas batu ini. Dia akan jirus ke atas batu ini. Kemudian air itu akan mengalir ke bawah. Air itu akan mengalir ke bawah, dia lalu inskripsi tu kemudian air itu akan terkumpul terkumpul di muncung ni. Di hujung ni, di muncung ini, kemudian mereka akan sediakan satu cawan, letak cawan di bawah itu. Letak cawan di bawah itu, setiap rakyat kena ambil cawan itu, air itu dan minum. Dan minum air itu sebagai tanda apa? Kami bersumpah kami akan setia kepada Raja Sriwijaya. Selepas minum itu, kami bersumpah, kami setia kepada Raja. Apa buktinya? Kami telah minum air daripada air sumpah ini. Nampak tak? Inilah dia amalan yang dilakukan di Sriwijaya dahulu. Kalau korang nak tak? Nak membuktikan tak setia, korang nak tak minum air ni? Nak minum air daripada inskripsi Telaga Batu. Kalau kamu tak minum, maknanya kamu tak setia. Kalau kamu tak minum, bermakna kamu tak setia. Dan kalau rakyat yang tak setia, zaman kerajaan alam Melayu dulu, kepada rakyat yang tak setia kepada raja, mereka boleh dihukum mati. Dihukum bunuh. Dihukum bunuh. Macam mana cara hukuman bunuh dulu? Diorang pancung ke cikgu? Orang zaman dulu dia tak pancung. Dia akan apa? Dia akan dudukkan orang itu, kemudian dia akan letakkan satu keris ataupun pedang di antara tulang ini dengan leher ini. Dia akan letak begini, kemudian dia akan tolak ke dalam untuk kena pada jantung. So bila kena pada jantung, dia akan berhenti dan orang tu terus mati. Nampak tak? Kerajaan alam Melayu dulu punya hukuman. Dia bukan nak menyeksa orang tu tapi dia nak menghentikan jantung supaya orang itu mati. Menghentikan jantung. Dan orang Melayu dulu tahu kat mana jantung. Dia tahu kat mana jantung rupanya jantung dia dah tahu daripada awal lagi. Dia orang tak belajar sains, tapi dia orang tahu jantung tu di sebelah kiri. Kiri sikit daripada dada. Sebab itu dia orang akan tikam di sini. Orang dulu-dulu. Mana ada belajar sains? Mana ada mikroskop? Mana ada hospital? Tak ada. Hospital pun tak ada. Tapi orang Melayu dulu tahu kat mana jantung. Jantung kat sini. Nampak tak? Jadi itulah orang-orang dulu tahu. Itulah hukuman kalau tidak setia kepada raja. Sebab itu untuk membuktikan kami setia pada raja, minum air sumpah daripada Telaga Batu ini. Jadi itulah dia berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, inilah dia ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Iaitu ada raja, kemudian mesti ada undang-undang, mesti ada wilayah pengaruh dan juga ada rakyat. So ada 4. Tapi sebelum itu, mungkin kamu akan bertanya, cikgu, macam mana raja-raja ni wujud, cikgu? Siapa nak tahu? Macam mana raja-raja ni wujud? Ini memang soalan best ni nak tanya.
Siapa tahu, okey, kamu tahu tak macam mana raja-raja boleh wujud? Dan keturunan raja boleh wujud. Macam takkanlah dia tiba-tiba je dia mengaku jadi raja, cikgu. Kan macam tak logik aja kan. Tiba-tiba je dia jadi raja. Takkanlah tiba-tiba je. Mestilah ada dia punya cerita dia kan. Okey. Jadi siapa nak tahu kenapa dan bagaimana wujudnya raja ini sebenarnya? Okey. Baik, ramai nak tahu ya? Okey, ramai nak tahu. Bagus. Okey, jadi kita akan tengok satu video berkaitan dengan berkaitan dengan bagaimana wujudnya raja-raja ini. Bagaimana wujudnya raja-raja ini? So, cikgu akan bawa kamu untuk tengok kepada satu video berkaitan dengan kewujudan kerajaan dan juga wujudnya raja-raja ini. Baik. So cikgu akan bawa kamu. Dan kita akan lihat. So kita akan lihat. Alright. So dah sedia semua? Dah sedia semua untuk kita mengetahui tentang ini? Cikgu akan bawa video pada kamu. Alright. So kita akan lihat di sini. Alright, so inilah dia berkaitan dengan kisah bagaimana wujudnya raja. Alat-alat kebesaran negeri Perak Darul Rizwan merupakan regalia yang paling unggul dan dihormati. Perak mewarisi alat-alat kebesaran Kesultanan Melayu Melaka yang dibawa dari Kampar, Sumatera oleh Sultan Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1528. Antaranya ialah pedang Cura Si Manja kini, iaitu alat kebesaran purba yang hebat berasal dari kisah 3 putera raja bersaudara dari Bukit Siguntang menurut naskah sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Untuk mengetahui asal-usul pemilik pedang Cura Si Manja kini, kita tidak dapat lari dari memahami kisah kemunculan 3 putera Raja Suran, iaitu Nila Pahlawan, Krishna Pandita dan Nila Utama. Kisahnya bermula di Bukit Siguntang, Palembang. Al-Kisah. Maka tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang namanya. Nama rajanya Demang Lebar Daun. Muara Tatang, nama sungainya. Di hulunya itu ada sebuah sungai, Melayu namanya. Adalah di sungai itu ada satu bukit bernama Bukit Siguntang. Di hulunya Gunung Mahameru. Di daratnya ada satu padang bernama Padang Penjaringan. Dengan takdir dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala jua, ketiga-tiga putera raja bersaudara ini muncul di atas Bukit Siguntang pada waktu malam beserta nyalaan seperti cahaya api. Ia disedari oleh Wan Empok dan Wan Malini yang tinggal berdekatan. Keesokan paginya,
mereka berdua memanjat puncak bukit tersebut dan menemui 3 orang lelaki muda yang memakai mahkota dan persalinan diraja bertatahkan permata. Wan Malini dan Wan Empok curiga dan bertanya, "Siapa tuan hamba bertiga ini?" Maka sahut Nila Pahlawan, "Adapun kami ini bukan daripada jin dan peri dan bukan kami daripada bangsa Indra, bahawa kami ini adalah manusia. Asal kami daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain dan nasab kami Raja Nursyirwan Adil, Raja Masyriq dan Maghrib. Pancar kami daripada Raja Sulaiman alaihi salam." Putera Raja Sulong, Nila Pahlawan, yang dikenali sebagai Sangsa Perba, membawa curi si Mandangkini miliknya. Nila Utama, putera bongsu, memiliki pedang Badram Belawa di samping senjata lain seperti kayu cap kerupa dan lembing lembuara yang dipercayai kepunyaan Krishna Pandita. Berita tergempar tersebut diketahui oleh pemerintah Palembang, Demang Lebar Daun, yang menyambut kemunculan 3 putera raja tersebut dengan hati gembira. Syahadan, kisah ini menjadi masyhur di seluruh alam Melayu. Raja Minangkabau hadir ke Palembang memohon supaya salah seorang putera diangkat menjadi raja. Maka, Sangsa Perba bersetuju dan berhijrah dengan alat kebesaran miliknya, termasuk curi si Mandangkini, untuk dirajakan di sana. Kerajaan Minangkabau dinamakan Pagar Ruyung kemudiannya. Pun begitu, putera raja kedua, Krishna Pandita, dirajakan di Tanjung Pura setelah rajanya dikhabarkan hilang. Maka tinggallah Nila Utama yang kemudian ditabal sebagai Raja Palembang, bergelar Seri Teri Buana. Berbalik kepada kisah curi si Okey. Baik. So untuk pengetahuan kamu, kalau kamu lihat tadi, okey, daripada 3 orang anak raja ini, okey, perasan tak Sang Nila Utama, okey, telah menjadi raja di Palembang. Tak, kita nak cerita sebenarnya suatu ketika dahulu kerajaan alam Melayu ini tidak ada raja. Tidak ada raja tetapi datangnya 3 orang ini anak raja ini telah dilantik menjadi raja. Okey, telah dilantik menjadi raja kerana apa? Kerana ini kerajaan sebelum Melaka. Sebelum Melaka lagi. Ni sebelum Melaka lagi. Di mana kalau kita lihat daripada 3 orang inilah ada yang seorang pergi jadi raja Pagar Ruyung, seorang pergi jadi raja Tanjung Pura, seorang lagi pergi jadi raja Palembang. Daripada situlah kerajaan di Tanjung Pura berkembang menjadi kerajaan Melayu di Sarawak dan Sabah. Yang di Pagar Ruyung tu, iaitu yang anak yang sulung itu, dia menjadi raja di Sumatera. Dan kalau di Palembang itu, daripada situlah, okey, kalau kamu ingat anak cucu raja itu, salah seorangnya adalah Parameswara. Dan Parameswara itulah yang telah membuka Melaka. Daripada Melaka, kita belajar masa Form 2 dulu. Okey, daripada Melaka lah terbukanya kerajaan Johor Riau. Betul tak? Kerajaan Johor. Kemudian anak Raja Sultan Melaka jugalah yang membuka Pahang. Kemudian membuka Perak. Kemudian membuka Terengganu. Yang daripada Johor tadi pula buka Kelantan. Okey, kemudian buka bermakna semuanya kembali kepada mana? Kembali kepada 3 orang anak raja itu. Jadi kalau kamu fikir kan, cikgu, Demang Lebar Daun tu
Dia cakap dengan demang lebar daun tadi okey, watak, satu watak tu. Demang lebar daun tu, kenapa demang lebar daun boleh melantik 3 orang tu menjadi raja? Kenapa demang lebar daun tu tak isytiharkan diri dia raja? Sebab orang dulu-dulu ada nilai kejujuran. Bila dia kata, kalau saya nak mengaku raja boleh, tapi saya tak nak mengaku sebab saya memang bukan raja. Itu jujur. Jujur Jadi, bila datang 3 orang ni, diorang memang mengaku anak raja. Kerana mereka keturunan daripada Raja Iskandar, Zulkarnain. Dan daripada Raja Iskandar Zulkarnain itu, adalah keturunan daripada Raja Sulaiman, which is Nabi Sulaiman. Raja Iskandar Zulkarnain, kalau kamu pernah dengar ada satu nama Nabi Zulkarnain. Kalau kamu pernah dengar nama Nabi Zulkarnain, so itulah keturunan-keturunan dia. Dan yes, Nabi. Dan kamu ingat tak? Okey, ada satu lagi. Ada satu lagi hint, iaitu tapi cikgu rasa cikgu kena off record lah. Nanti dia akan menimbulkan satu konflik kalau cikgu kena off record. Okey.